Tak ada matan Jurumiyah. Okey. Ada tapi ada ni. Boleh je tak hal. Mana pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita mulakan kitab ni, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Syekh Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab matan dari segi baca je, kalau baris dia yang betul, Matnul Ajarrumiyati, Matnul Ajarrumiyah, ra tu bersabdu. Kalau ikut apa nama ni, dhabit baris yang tersebut di dalam kitab-kitab lah, didhabitkan dengan fathah hamzah, kemudian fathah jim, kemudian ra bersabdu, kemudian selepas dia waw. Jadi bacanya Al-Ajarrumiyah. Al-Ajarrumiyah. Tapi ada juga yang menyebut bahawa barisnya berbunyi Al-Ajurrumiyah. Al-Ajurrumiyah. Beza dia jim tu lah. Ada yang mengatakan baris fathah baris atas, ada yang kata berbaris dhammah baris depan. Al-Ajurrumiyah. Dan ada juga didengar tanpa alif, tanpa hamzah, tinggal jurrumiyah aja. A tak ada. Tu hak biasalah kita sebut kan, budak-budak belajar pun kata ngaji kitab dia, ngaji kitab Jumiyah. Di atas ra tu ada sabdu. Ada sabdu. Jurrumiyah. Tapi bila dah nak cepat punya sebut, tinggal jurumiyah aja. Jurumiyah aja orang sebut gitu. Jadi dari segi dhabit baris lafaz itu ialah Al-Ajarrumiyah ataupun Al-Ajurrumiyah. Ini kitab yang sangat berkat. Kitab ni pengarangnya nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Nama ayah dia Muhammad juga. Nama datuk dia Daud. Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Pengarang ni ialah orang Morocco ataupun dalam bahasa Arab disebut Al-Maghrib. Dulu orang panggil Maghribi, sekarang Morocco ngarangnya. Ini Al-Ajurrumiyah.
Ibnu Jarrum. Ini datuk dia lah. Datuk dia sebenarnya nama Daud. Nama dia Daud, nama datuk dia. Dia ni dipanggil Ibnu Jarrum. Ibnu Jarrum ni ada ditulis dalam Kawakib, ditulis Ibnu Jarrum ni memberi makna Jarrum tu makna dia al-faqir as-sufi. Maksudnya satu orang yang fakir, satu orang yang berhajat, ataupun boleh juga kita kata satu orang yang miskin. Dan as-sufi yakni yang mengamalkan tasawuf. Dia satu orang sufi lah. Al-faqirus sufi. Ada satu orang miskin yang sufi. Ibnu Jarrum. Jadi pengarang kitab ini dilahirkan di Morocco. Nama tempat dia Fas. Nama tempat kelahiran dia Fas. Nama tempat dia Fas. Tahun kelahiran dia ialah 672 Hijrah. 672 Hijrah. Dan tahun kewafatannya ialah 723 Hijrah. 23. 672 723. Ni umur dia lebih kurang 50 tahun lah. Tak. 82 92 2 12 50 tahun. Ada sebahagian kata 49, ada yang kata 50. Ni kitab yang sangat berkat kan? Maksudnya dikarang pada tahun 600 Hijrah kan? Ataupun ada yang sebut kitab ni dikarang pada akhir umur dia. Maksudnya tahun 700 Hijrah lah. Tahun 700 Hijrah kitab ni dikarang. Dan dia punya keberkatan dia, musannif dan pengarang, dia pergi tepi laut. Dia kata kalau kitab yang aku karang ni dan kerana Allah, dikarang ni kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah. Kalau campak diletakkan dalam laut ni, dia tak tenggelam. Jadi dia pun letak atas laut tu, tak tenggelam. Dan keberkatan dia boleh dilihat sampai sekarang lah. Sehingga sekarang masih ada lagi, masih wujud lagi orang yang mensyarahkan matan ni. Sampai sekarang masih ada lagi orang duk syarah matan. Barakah. Dan pengarang ni dari segi kalau mazhab nahwunya, nahwu ada mazhab juga. Dua mazhab yang terbesar lah. Nahwu dipanggil mazhab Kufiyah atau Kufah. Dan satu lagi Basriyah. Basriyah. Kufiyah, Basriyah. Kufiyah tu merujuk kepada Kufah lah. Basriyah merujuk kepada Basrah. Jadi ni dua aliran nahwu yang besar pada waktu tu, pada zaman dulu. Dan kedua-dua mereka ada sedikit perbezaan lah dari segi istilah. Istilah. Contoh biasa kalau kita dengar orang sebut jar, kadang-kadang orang sebut khafat. Itu perbezaan antara Basrah dengan Kufah tu. Kalau dalam matan Jurumiyah disebut khafat. Kalau jumpa dalam contoh mutammimah dia guna jar. Jadi beza dia sebab apa tu jadi beza? Benda awak tulis je. Tapi beza dia dari segi itulah aliran. Seberingkas tu. Seberingkas biodata musannif. Okey. Kitab Matan Najrumiyah ni, kalau kita tengok matan dia tu,
dalam, dia tak ada mukaddimah. Kalau tengok kat dalam tak ada mukaddimah lah. Dia tu start kitab. Bismillahirrahmanirrahim ni tak pasti. Ini ditulis musannif punya tulisan ataupun daripada manuskrip musannif, ataupun Bismillahirrahmanirrahim ni ditulis oleh pencetak. Tapi yang pastinya dia tak ada mukaddimah. Biasa kan orang ada Bismillah, kemudian Alhamdulillah, selawat apa semua. Kitab ni tak ada. Jadi kata ulama, kenapa tak ada? Adakah musannif tak buat? Jadi ulama kata kita memberi sangka baik kepada musannif, iaitu beliau ketika mengarang, sebelum karang dia dah baca. Dia baca je, dia tak tulis. Sebab ada dalam hadis sebut kan, mafhum dia, setiap perkara yang penting, sama ada dari segi keduniaan ataupun akhirat, dunia ataupun akhirat, yang tak dimulakan dengan bismillah, ataupun dalam satu riwayat disebut yang tak dimulakan dengan alhamdulillah, maka benda itu kurang keberkatan. Jadi nak kata kitab Matan Jurumiyah ni kurang keberkatan, tak kena kok. Sampai ke ni orang duk syarah lagi. Yang tidak dimulakan. Setiap perkara yang penting, Perkara yang penting. yang ni yang ada keutamaan dari segi agama ataupun dunia, yang tak dimulakan. Ini terjemahan bebas ni. Kalau lafaz dia lain, lafaz Arab dia, Tidak dimulai. dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setengah riwayat sebut dengan Alhamdulillah, maka dia kurang keberkatan. Jadi itu yang biasa ulama sebutlah bila ditanya kenapa tak ada. Itulah jawapan dia. Khair. Okey. Di dalam kitab Matan Ajrumiyah ni, dalam kitab Matan Ajrumiyah ni, kitab ini dimulakan dengan definisi ataupun ta'arif. Ta'arif, kita kata kalau dalam bahasa Arab disebut kalam, tapi dalam bahasa Malaysia kita panggil ayat. Ta'arif ayat, apakah yang dipanggil ayat di dalam bahasa Arab mengikut timbangan ulama nahwu. Maknanya ulama nahwu kalau kata ayat, ada sifat-sifat dia. Sebab kalau dalam fiqh, bila dalam fiqh, bila disebut kalam, berbeza dengan nahwunya. Dalam fiqh, bila contohnya dalam sembahyang tak boleh bercakap, tidak boleh bercakap. Jadi bercakap tu bercakap yang macam mana? Apa sahaja yang memberi faham, walaupun satu huruf, ada makna, boleh difahami, membatalkan sembahyang. Itu kalam dari segi fiqh. Dari segi fiqh. Tapi dari segi nahwunya, apa yang dipanggil kalam ataupun apa yang dipanggil ayat, jadi dimulakan dengan tu. Kemudian barulah dia masuk. Dia nak jadikan dia punya permulaan tu macam satu platform lah untuk dia cerita benda yang selepas dia. Benda yang selepas tu yang maksud. Benda yang selepas tu yang maksud. Dia dari segi kita belajar matan, macam kita belajar kitab ni lah, belajar nahwu ni,
dia punya tujuan dia adalah supaya kita boleh membaca kitab Arab. Mengarang ni dia perlu satu latihan lain. Nak mengarang dia perlu kepada latihan lain. Kalau belajar nahwu saja biasa macam ni, dia lebih kepada tumpuan ni adalah untuk kita boleh baca lah, membaca dan memahami. Bercakap pun kena latihan. Sebab dia bahasa kitab dengan bahasa bercakap, bahasa penulisan dia ada sedikit perbezaan lah. Macam ni bahasa ni dipanggil bahasa klasik, bahasa kitab bahasa klasik. Ayat dia biasa je. Kalau bahasa penulisan, buku, cerpen, tu dia bahasa yang tinggi sikit lagi. Khair. Jadi kita mula dengan dia punya ibarat yang pertama daripada kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasih. Bila disebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasih, apa maksud dengan nama Allah? Kalau di sini maksudnya, kalau katalah ini ayat daripada musannif, daripada pengarang, bila disebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Pengasih, maksudnya dengan nama Allah saya mulakan kitab. Dengan nama Allah saya mulakan kitab. Aku mulakan kitab atau aku membuka bicara. Kau pandai ya. Dan untuk terjemah ni Ustaz guna pendekatan terjemahan lafzi dengan menggunakan kod-kod terjemah untuk latihan. Tapi kalau untuk menterjemahkan teks Arab dalam bahasa Malaysia secara umum kepada orang ramai, tak payah pakai terjemah macam ni. Ini terjemah sekadar untuk ilmiah. Untuk ilmiah. Okey. Jadi al-kalamu, musannif mulakan kitab beliau dengan al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini satu ayat ni. Ini dipanggil ta'rif ataupun definisi kalam, ayat. Mengikut ulama nahwu, yang dipanggil ayat mesti ada apa yang disebutkan di dalam ibarat ni lah. Jadi kata musannif, al-kalamu bermula kalam. Ianya al-kalam, huwa ianya al-kalam. Huwa ni kalau ikut dalam bahasa Arab dipanggil dhamir. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia bila kita terjemah huwa ni dia ataupun ia. Jadi bila sebut ia, ia tu siapa? Maka dari dalam terjemahan nahwu ataupun terjemahan lafzi yang Ustaz belajar daripada guru Ustaz almarhum Ustaz Tengku Kurnizi. Jadi dalam terjemahan nahwu ni, dia apa sahaja dhamir dia akan sebut ke mana dhamir tu akan pergi. Macam huwa ni terjemahan dia ia tu apa? Jadi didatangkan ianya al-kalam. Jadi huwa tu merujuk kepada al-kalam. Itu. Nanti kalau hantar nak matan jurumiyah yang kosong, ni tak ada benda tulisan-tulisan ni, ada dengan apa nanti Ustaz beli, ada dengan Ustaz Timizi jual. Kalau kita pakai sini tak ada baris belaka, kosong je.
Ada tulisannya. Oh, macam dulu tu. Pas mana tu? Ada juga. Ada menyipang juga. Jadi huwa itu al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu lagi yang memberi faedah. Tak ada. Nanti tengok rekodan ni. Al-mufidu bil wad'i. Bi itu maknanya dengan, al-wad'i maksudnya bahasa Arab. Wad'i bahasa Arab. Al-wad'i dipanggil al-wad'ul arabi. Maksudnya bahasa Arab lah. Terjemah mudah nak faham, bahasa Arab. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, dia kata kalam ialah lafaz, kemudian yang disusun, kemudian memberi faedah, kemudian menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Maksudnya poin dalam ulama nahwu akan kata sesuatu susunan kalimah itu sebagai kalam, yang pertama sekali kita kena faham dia mesti bahasa Arab. Maknanya kalau kita cakap bahasa Melayu ni, macam kita terjemah ni, ni tak dipanggil kalam mengikut ulama nahwu lah. Sebab yang dikehendaki dengan kalam dia mesti bahasa Arab. Okey. Kemudian ciri-ciri ayat tu apa dia? Yang pertama disebut ialah al-lafzu. Apa dia al-lafzu? Dari segi ta'rif, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab disebut sebagai as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yang dipanggil lafaz ni ialah bunyi ataupun suara yang mengandungi sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Tak apa, anda dengar dulu. Bila sebut lafaz, yang dipanggil lafaz ialah bunyi ataupun suara yang mengandungi sebahagian huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, kalau kita sebut Zaidun. Bila kita sebut Zaidun, dalam Zaidun tu ada bunyi Zaid, ada bunyi Ya, ada bunyi Dal. Dalam suara kita sebut Zaidun tu ada Zaid, Ya, Dal. Betul? Jadi bila kita sebut Zaidun, itu dipanggil lafaz. Sebab apa? Sebab dia adalah bunyi yang terkandung di dalamnya sebahagian huruf hijaiyah. Faham? Kalau ada bunyi tetapi dalamnya tak ada huruf hijaiyah, kita tak boleh panggil lafaz. Sebab ada bunyi. Ada tak? Bunyi burung. Boleh lah. Apa saja bunyi. Bunyi kipas ni ada bunyi, tapi huruf apa ada dalam tu? Dalam bunyi tak ada huruf kan? Jadi ni tak panggil lafaz. Yang dipanggil lafaz bila ada sebahagian huruf hijaiyah. Sebahagian, bukan semua. Huruf hijaiyah ada berapa? 20? 28, 27. Jadi kalau semua, payah pula. Tak ada pun kalimah dalam bahasa Arab yang sepanjang 27, 28 kali 28 huruf dalam satu kalimah, tak ada. Paling panjang 6. Paling panjang 6. Itu lafaz. Jadi nak panggil ayat yang pertama sekali kena ada lafaz. Makna kata kalau macam ni tulisan ni, dia tak panggil kalam. Bila kita baca baru jadi kalam. Yang keluar pada mulut kita tu baru jadi kalam. Sebab apa? Ini dia tak ada bunyi. Tulisan tak ada bunyi. Betul? Jadi bila kita sebut tu baru jadi. Itu syarat yang pertama, lafaz. Dia kena ada lafaz.
Syarat yang kedua ialah al-murakkabu. Murakkab ni apa dia? Dalam ta'rif bahasa Arab disebut ma tarakkaba min kalimataini fa akthara. Yakni sesuatu yang tersusun daripada dua kalimah dan lebih. Sesuatu yang tersusun daripada dua kalimah dan lebih. Contohnya lafaz ada tapi tak susun. Zaidun saja. Zaidun tu satu kalimah baru. Betul? Tak boleh panggil ayat lagi. Betul tak? Zaidun tak boleh panggil ayat walaupun dia lafaz. Tapi dia tidak murakkab. Tak disusun. Dia paling kurang kena ada dua kalimah. Paling kurang kena ada dua kalimah. Contohnya macam Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Bermula Zaid itu berdiri. Dua kalimah. Zaidun ada satu, qaimun ada satu. Jadi Zaidun pun lafaz, qaimun pun lafaz. Disusun, digabungkan dua kalimah. Itu syarat yang kedua, mesti susun. Syarat yang ketiga ialah memberi faedah. Maksudnya setelah dah ada lafaz, setelah dah ada murakkab, dah susun kan, mestilah memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Dari segi ta'rif disebut ma afada faidatan tammatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'. Maksud memberi faedah ni ialah sesuatu susunan kalimah yang memberi faedah yang sempurna. Memberi faedah yang sempurna ni maksudnya apa? Memberi faham. Orang yang dengar faham apa yang kita cakap. Bila orang dengar, dia tidak perlu tanya, faham selalulah. Dan orang yang bercakap pun tak payah nak hurai lagi. Ini dipanggil mufid, memberi faedah. Ada lafaz dan ada kemudian dan murakkab. Lafaz tu dah murakkab, tiga lagi ada, tetapi tidak mufid, yakni tidak memberi faham, tidak memberi faedah, pun kita tak panggil kalam. Contoh kalau kita sebut in qama Zaidun. In qama Zaidun. Dari segi terjemahan, in jika, qama telah berdiri, Zaidun oleh Zaid. Jika telah berdiri oleh Zaid, in qama Zaidun. In satu lafaz, qama satu lafaz, Zaidun satu lafaz. Gabungan tiga ni murakkab, tetapi tidak mufid. Betul, tidak mufid, tak memberi faham. Kalau ada orang mari jumpa hantar tiba-tiba kata kalau Zaid berdiri, in qama Zaidun, maksudnya jika telah berdiri oleh Zaid. Kalau bahasa kita, bahasa biasa ni, kalau Zaid berdiri gantung gitu, tak faham. Jadi lafaz ada, murakkab lah, tapi tidak mufid. Maka kita tak panggil juga ini sebagai kalam. Kemudian bil wad'i ni maksudnya dengan bahasa Arab lah, dengan wad' Arab. Maksudnya kalimah itu daripada lafaz yang datang daripada bahasa Arab. Untuk mudah faham lah, mudah faham. Jadi itu ciri-ciri ayat yang ulama nahwu akan kata ini sebagai ayat. Kalau tak cukup ni, kita tak panggil ayat. Kalau bahasa Melayu tak panggil kalam. Tak panggil ya? Ini bahasa Arab. Dia kena bahasa Arab. Okey. Ini sebagai mukaddimah je. Sebenarnya tak tahu benda ni pun dia tidak memberi kesan hantar boleh baca ke tak boleh baca kitab. Sebenarnya ini mukaddimah, pengenalan. Maksudnya
Ulama nahwu kalau kata kalam maksudnya apa? Gitu je. Tapi adakah dengan sebab tidak tahu ni hantar lepas-lepas ni, walaupun belajar nahwu tahu mana pun, tak ada kalam pun tak tahu. Jadi baca i'rab semua tak sah ke? Dah tak. Dia tak sabit pun. Sebab tujuan musannif diceritakan ni dulu, dan sebab dia nak masuk yang kedua ni, yang cerita selepas ni. Cerita selepas ni yang penting ni. Atas ni kira macam mukadimah je, tapi yang selepas ni yang penting untuk difahami dan diingat. Sebab kalau tak faham dan kalau tak kenal, ini bagi kesan yang besar lah dari segi kita nak memahami teks-teks Arab. Okay. Kemudian musannif terus lagi, wa aqsamuhu thalathatun. Wa aqsamuhu thalathatun. Dan bermula aqsamu bahagian-bahagian. Aqsamu bahagian-bahagian. Hu, nya. Nya ni gimana ni agak-agak. Ini satu benda yang penting ni. Kadang-kadang orang sebut nya. Nya tu apa nya tu? Nya al-kalam. Dan bermula bahagian-bahagiannya al-kalam itu 3. Jadi apa maksud ibarat ni? Okey, tadi musannif dah terang kepada kita ciri-ciri kalam yang dikehendaki oleh ulama nahwu, lafaz, murakkab, mufid, bil wadai. Sekarang ni musannif nak beritahu, nak ajar kepada kita, nak beritahu kepada kita, dalam ayat ni kalimah apa je yang kita guna. Aqsam, bahagian-bahagian kalam, dari segi takbir, kalau kita tengok dalam syarah-syarah Jurumiyah, kebanyakannya mereka tafsirkan aqsam dengan ajza'. Aqsam dengan makna ajza'. Ajza' ni juzuk. Kalau kita macam ni lah, kalau anda tengokkan sini ada i'anah, ada at-talibin. I'anah satu juzuk, at-talibin satu juzuk. I'anah satu juzuk daripada kalam, at-talibin satu juzuk daripada kalam. Betul? Contohlah ni kan, kalau kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin ni satu kalam. Jadi alhamdu satu juzuk daripada kalam, lillahi satu juzuk, rabbi satu juzuk, al-alamin satu juzuk. Jadi juzuk-juzuk kalam ni ada berapa? Juzuk-juzuk kalam ni ada berapa? Maksudnya berapakah jenis kalimah yang digunakan untuk membentuk ayat? Ni itu dah ajar dah rasanya kan. Maksudnya nak bentuk ayat dalam bahasa Arab ni, ayat dalam bahasa Arab ni kalimah dia ada 3 je. Jadi itulah maksud dia kat sini. Aqsamul kalam dengan makna ajza'ul kalam. Ajza'ul kalam juzuk ayat. Maksudnya setiap satu kalimah di dalam ayat itu ada berapa? Jadi ajza'ul kalam ni kata ada 3 sahaja. Makna kata ayat itu walaupun panjang, dia tak akan lari daripada 3 ni. Setiap satu juzuk itu mesti salah satu daripada 3. Boleh faham? Boleh Yaitu ismun, isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang telah datang ia harfun
Lima'nan bagi sesuatu makna, ataupun untuk sesuatu makna. Ni Ustaz kat bawah ni lah. Dan kalimah dalam bahasa Arab ada 3 je. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang ada makna. Ja'a ni yang telah datang. Harfun ja'a lima'nan, huruf yang telah datang ia harfun untuk sesuatu makna. Itu dia. Okey. Jadi isim ni apa? Itu ada kabarah tak? Isim ialah satu kalimah yang mempunyai makna. Kalau kita nak tambah sikit lagi, boleh kita kata isim ialah satu kalimah yang ada makna untuk dia sendiri dan tidak ada kaitan dengan masa. Tambah untuk dia. Makna tu untuk dia. Isim ialah satu kalimah yang ada makna untuk dia dan tidak ada kaitan dengan masa. Ada tulisan itu tak? Ada tulis tapi lain sikit ayat ni. Kalimah yang mempunyai makna dan tidak terikat dengan masa. Sama je. Cuma sini ada tambah kalimah. Kalau tak nak tambah situ, kalimah yang mempunyai makna untuk dia sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk dia lah. Untuk dia sendiri. Dia tu kalimah lah. Untuk dia sendiri. Dan tidak terikat dengan masa. Ini kita panggil isim. Contohnya macam kita kata kitabun. Kitabun, bila sebut kitabun, ada makna tak? Ada. Makna dia apa? Kitab. Buku lah. Buku tu makna untuk benda ni ke untuk benda lain? Untuk nama sesuatu. Untuk benda ni lah. Kita panggil ni kitab. Makna dia untuk ni ke untuk benda lain? Untuk ni lah. Tu kata makna ada untuk dia. Dia ada, kalimah tu ada makna dan makna tu untuk dia juga. Maksudnya makna dia tidak digunakan untuk benda lain. Fi'il ni apa pula? Fi'il pun sama juga. Kalimah yang mempunyai makna untuk diri sendiri dan terikat dengan masa. Dia boleh terikat dengan masa. Dia ada kaitan dengan masa. Contoh macam kita kata akala, makan. Disebut makan. Akala ada makna dia makan. Makan tu untuk apa? Makna makan apa dia? Perbuatan memasukkan makanan dalam mulut lah tak? Perbuatan memasukkan makanan untuk dalam mulut, itu kita panggil makan. Jadi tak ada orang sebut akala untuk makna sepak bola. Jadi makna makan tu adalah untuk makan. Cuma dia terikat dengan masa. Dia ada kait dengan masa. Masa telah lepas, atau masa sekarang, atau masa akan datang. Huruf yang ada makna, di sini beza dia tu. Huruf yang ada makna kan, dia adalah satu kalimah yang mempunyai makna. Dia beza dengan isim dan fi'il kan. Ada makna tapi untuk kalimah yang lain. Makna dia bukan untuk diri sendiri. Kalimah yang mempunyai makna tetapi maknanya digunakan untuk memahami kalimah yang lain. Makna dia bukan untuk dia, makna dia untuk kalimah yang lain. Contoh kita kata di madrasah kan. Di itu ada makna kan. Tapi makna dia bukan untuk dia. Makna dia untuk madrasah. Kau faham di tu. Kalau di saja orang kata mana di? Tak faham kan. Sebab dia ada makna tapi makna dia bukan untuk dia. Boleh? Bukan kita kata nak memahami kalimah yang lain pun tak juga. Maksudnya kalimah itu maknanya digunakan untuk kalimah yang lain. Begitu je. Kalau dalam bahasa Arab ditakbir
kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, dalam bahasa Arab disebut. Dan kalimah yang mempunyai makna untuk selainnya, untuk selain dia. Kalimah yang mempunyai makna untuk selainnya. Contohnya fi, makna di, tapi makna fi ni bukan untuk fi, tapi untuk kalimah, untuk benda lain. Boleh? Cukup kot dulu. Nak menghafal balik kalau boleh Ustaz bagi sikit-sikit untuk Hak belajar tu apa? saja. Hak belajar tu apa? Tak boleh. Kalimatun Sampai sini ja'a makna. ja'a li ma'nan. Ibarat seterusnya, musannif akan cerita kepada kita macam mana kita nak kenal isim. Itu dah khabar dah. Ni belajar hak kitab punya pula. Hak tulis je. Beza dah ada ibarat lah. Itu khabar saja je. Isim Kenapa? Pembahagian isim dari segi bilangan. Itu lain. Itu lain. Tak ada kena-kena sini. Ini cerita nak kenal isim. Macam mana nak kenal isim? Macam mana kalau kita tengok kalimah tu, kena ni isim ni. Kalau ta'arif, kalau ikut ta'arif, kita kena tahu makna. Nak tahu kalimah tu isim, kena buka kamus. Makna ni, ni isim ni kalau makna gini ni. Tak boleh terikat dengan masa. Tapi musannif nak ajar kita macam mana kita boleh kenal isim tanpa mengetahui makna. Saya tengok macam kataan ni, i'anah. I'anah ni isim ke, fi'il ke, huruf ada makna. Jadi kita tengok tu boleh tahu dah dia isim. Contohnya macam kita tengok lafaz kitab tu, al-kalamu. Al-kalamu ni isim ke, fi'il ke, huruf yang ada makna. Itu dia nak ajar tu. Kalau isim ada tanda-tanda dia. Okey. Sorah kan ya? Sarah ni nanti bila masuk perbahasan cerita tentang fi'il, nanti kita cerita sarah sikit. Saraf ni dia nak kata susah sangat pun tak susah juga, tapi dia kena ingat. Dia contoh kan, contoh nahwu ni dia peranan dia di akhir kalimah je kan. Kalau macam nihayatu kan, nihayatu, nahwu dia duduk kat tu je. Sini nahwu. Kat belakang ni nun, ha, alif, ya ni, macam mana tahu, kita nak tahu cara baca dia? Sarah lah. Sarah lah kita boleh tahu. Penting. Dua-dua penting. Tapi dari segi mudahnya, mudah, nak kata mudah sangat pun sarah ni tak juga. Kalau masuk yang peringkat tinggi tu pening juga kepala, sebab kita nak tahu asal kalimah. Nak menentukan asal ni, kalimah ni apa ni asal dia. Kadang-kadang situ yang biasa agak susah lah, tapi itu dah peringkat tinggi. Asas untuk baca kitab ni, mana kata tak sampai tahap tu pun kita dah boleh dah baca, dah boleh faham lah. Setakat yang biasa-biasa ni lah. Ya. Wallahu a'lamu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.